وسؤال اليوم في الفقه خلاص سنذكره لأنه وقت على الحاضرين، وهي مسألة إذا أحدث الإنسان في أثناء الصلاة وهو في مسجد كبير في جامع كبير ماذا يفعل؟ Jadi soalan kita bukan kembali kita menuju kepada persoalan fiqh yang biasa pengajian bulanan kita buat, tapi kali ini bukan tuan-tuan tanya syekh tanya tuan-tuan. Ketika tuan-tuan berada dalam masjidnya masjid jami besar pula tu, tiba-tiba tuan-tuan berhadas, terkentut ataupun apalah tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan perlu buat? يجب أن يخرج من الصلاة واجب. Yang pertama, wajib keluar daripada solat. Hukumnya wajib. Jangan teruskan solat. Buat tak tahu dia nak kentut. Padahal nak kentut dah betul tuan-tuan. Jangan. Wajib keluar daripada solat. إذا استمر يصلي هذا يسمى عند الفقهاء عبادة فاسدة حرام. Kalau dia teruskan juga, dia tak nak berhentikan solat, dia terus semayangnya juga, maka ini dipanggil ibadah yang telah rosak. Hukum sengaja melakukan ibadah yang telah rosak adalah haram. يجب أن يخرج وإن كان إماما. حتى الإمام بعد هذا يقدم الذي خلفه ثم يخرج بعد ذلك. Jadi yang wajib keluar daripada solat itu bukan hanya makmum, termasuklah imam itu sendiri. Maka imam kalau terbatal wuduknya, maka dia wajib keluar. Sebelum dia keluar, dia kena tarik satu orang di belakang untuk menggantikan posisinya menjadi imam. ولكن إذا خرج مباشرة كما تعلمون غيبة بعدين في المسجد كلهم يتكلمون أحدث خرج منه ريح وخرج من المسجد، لا يعطون له عذر آخر، فقط يتهمونه بالحدث مع أنه ربما عنده عذر آخر. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, walaupun itu yang wajib bagi kita, kalau contoh tuan-tuan tengah sembahyang tiba-tiba terkentut, dan tuan-tuan terkentut, puan-puan langsung keluar, sedangkan baunya, aromanya itu telah tersebar di sana sini, tuan-tuan, akan menyebabkan apa dia? Orang-orang akan apa dia? Oh, dia punya kentut. Itulah, kan jatuh air muka kita, tuan-tuan. Jatuh air muka kita, tuan-tuan. Ataupun kadang-kadang ada orang tak semestinya kita keluar daripada solat itu tak semesti kita kentut. Boleh jadi penyebab-penyebab yang lain, tuan-tuan. Kita terlupa wuduk ke apa ke. Tapi orang-orang biasanya akan fikir apa dia? Kalau dia terbatal wuduk, orang kata, aduh, mesti dia kentut tadi. Mesti dia kentut. Ya, siap-siap. Padahal aroma belum sampai, dia tutup hidung dulu. Tuan-tuan. Jadi jangan langsung keluar daripada solat. لأن الشيخ ابن حجر رحمه الله ذكر في كتابه الزواجر ما حكم الضحك على الإنسان إذا خرج منه ريح ليس متعمدا. لا يتعمد ذلك، يخرج منه الريح غير متعمد. قيل من الصغائر وقيل من الكبائر، وكذلك ذكر هذا الحكم في تفسير قوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قيل الضحك على الشخص إذا خرج منه ريح. لماذا؟ قال كيف تضحك على شيء أنت تفعله كل يوم؟ ماذا تدخل الحمام تفعل؟ الحمام يخرج لإخراج الأوساخ من جسم الإنسان، فيضحك على شيء هو مبتلى به. Jadi hadirin yang bahagia rahimakumullah. Jadi mentertawakan orang yang terkentut, apa hukum dia? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, beliau membahaskan hukum itu, mentertawakan orang yang terkentut tanpa sengaja. Terkentut kan biasa kan, bukan kalau kentut main sengaja, terkentut tak sengaja. Mentertawakan orang terkentut, apa hukumnya? Ada ulama mengatakan termasuk dosa kecil, ada ulama yang mengatakan itu termasuk dosa besar, tuan-tuan. Jangan main-main. Ada pendapat mengatakan dosa besar. Jadi hadirin bahagia rahmatullah, di dalam Al-Quran sebagai ulama tafsir mengatakan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Malaikat yang bertugas mencatat amalan-amalan kita tak akan pernah terlepas untuk mencatat dosa besar ataupun dosa kecil, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah di situ dosa kita mentertawakan orang-orang yang terkentut, tuan-tuan. Kata Tuan Syekh, macam mana kamu boleh mentertawakan orang yang terkentut, padahal orang itu terkentut, kamu sendiri pun selalu terkentut. Siapa yang tak terkentut? Hari-hari kamu pun kentut, kata Tuan Syekh. Betul tidak? Paling tidak kamu masuk bilik air, kamu buat apa? Tak kentut. Mustahil lah tuan-tuan tak kentut. Masuk bilik air mesti kamu kentut, karena kentut mengeluarkan kotoran-kotoran, gas-gas yang berbahaya, dan pendahuluan mukadimah bagi sebelum kamu mengeluarkan najis-najis yang dalam perut kamu. Benda yang kamu sendiri pun buat, tapi orang lain terbuat, kamu ketahukan. Ini hilang akal punya orang ni. Melainkanlah kamu tak pernah kentut, tiba-tiba nampak orang terkentut, kamu ketahukan, logik juga. Padahal kamu pun kaki kentut, nak ketahukan orang kentut, lebih je mengetahukan orang, padahal kamu pun sama je lebih kurang.
أما إذا كان يتعمد إخراج ذلك أمام الناس قال العلماء هذا معصية، هذا من عمل قوم لوط، كانوا يفعلون هذا في مجالسهم لا يستحون فصارت من المعاصي. Adapun kalau sengaja kentut depan orang ramai tuan-tuan dalam masjid ni saja nak kentut, ini termasuk dosa. Tak boleh suka-suka hati kentut depan orang ramai tuan-tuan. Kenapa? Kerana ini perbuatan, salah satu daripada perbuatan yang terkutuk yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ini punya perangai di samping suka sesama jenis, perangai mereka juga antara lain apa dia tuan-tuan? Suka kentut, suka-suka merata-rata, siapa-siapa kentut depan orang ramai ke tak depan orang ramai ke sengaja, kalau perlu tempelkan botol kat hidung orang langsung kentut tuan-tuan. Ini termasuk dosa tuan-tuan, jangan buat. Amal kaum Nabi Lut. ولهذا يقول العلماء إذا أحدث الإنسان في الصلاة يقول العلماء الشافعية من السنة يستر نفسه لا يظهر للناس أنه أحدث، عندما يريد يخرج من الصلاة يضع قل يده اليسرى على أنفه ثم يضع اليد اليمنى من أسفل أو عكسه يظهر للناس أنه خرج بسبب أن الرعاف أن الدم يخرج من أنفه سترا على نفسه حتى لا يتكلمون عليه بالغيبة والنميمة. Jadi kalau posisi tuan-tuan dalam salat tiba-tiba terkentut pelan dia dan tak ada aroma ni, contoh kapur apa macam tu, jadi tak ada siapa pun tahu ada yang kentut. Tapi kalau tuan-tuan langsung keluar, orang kata wah ni terkentut dia tu. Jadi dalam mazhab Syafi'i sunnahnya kita bila kita dah terkentut, kita keluar daripada tempat solat kita kena buat macam ni. Jadi konon-kononnya hidung kita keluar darah, konon-kononnya hingus keluar daripada hidung kita. Jadi kita betul macam ni, oh kita kata supaya tak jatuh hingus. Padahal bukan kerana ada hingus, tapi padahal kita telah melepas tak sengaja tadi. Sehingga kalau apa makmum-makmum yang lain dapat kita tengah buat jatuh keluar, oh dia tak langsung menuduh kita, oh melepas dulu tak. Orang akan kata apa dia? Oh hidung dia keluar air, supaya orang tidak mengumpat dia, tidak memandang serong, memandang hina kepada kamu yang telah terkentut itu tuan-tuan. Senangnya macam tu وهذا من جمال الشريعة الإسلامية. Ini termasuk indahnya syariat Islamiah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.